Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan hari ini Tempoh berkempen di Dewan Undangan Negeri atau DUN N58. SLIM Perak masuk hari ke-6. Kita menuju ke hari pengundian awal di DUN itu pada 25 Ogos nanti dan kemudian hari mengundi pada 29 Ogos nanti. Tetapi sejak lebih seminggu lepas, setiap hari dan sepanjang hari kami bawakan kepada anda begitu banyak berita berkaitan dengan perkembangan PRK di SLIM ini. Sehingga kadang-kadang kita terlepas pandang cerita-cerita yang menarik di sebalik berita. Dan ini adalah cerita di sebalik berita, di mana kita mungkin berhenti rehat seketika daripada berita yang selalu anda saksikan dalam buletin-buletin kami setiap hari, sepanjang hari. Tetapi kita fokus kepada pelbagai cerita yang menarik di sebalik berita. Dan apabila kita membuat liputan berkenaan dengan PRU atau PRK, sudah tentu banyak kisah-kisah yang menarik di belakang tabir yang wartawan kami dapat garapkan. Kisah di sebalik berita, khasnya berkaitan dengan isu-isu ataupun cerita-cerita rakyat ataupun penduduk setempat di sesuatu kawasan itu. Untuk PRK SLIM ini, saya mahu berlintas langsung sekarang dengan Wakil Astro Awani di Perak, Razak Ali. Dan Razak dengar cerita ada kisah berkenaan dengan di sebalik semua berkempen dan sebagainya kita selalu dengar sepanjang hari ataupun setiap hari. Ada kisah penggembala kambing di SLIM yang menarik juga dalam konteks PRK DUN ini. Razak, apa ceritanya penggembala kambing ini? Ya, Luqman ya, terima kasih. Saya sekarang berada di tengah-tengah Pekan SLIM. Masuk hari yang ke-6 hari ini, Luqman. Selalunya kita menceritakan tentang masalah-masalah rakyat, soal-soal yang berkempen dan sebagainya. Tapi kami mendapati ada satu cerita yang agak menarik untuk dikongsikan bersama dengan penonton Astro Awani ini, iaitu mengenai dengan cabaran yang dihadapi oleh dua sahabat karib ni, Luqman, untuk menjadi atau untuk menggelarkan diri mereka sebagai pengembala kambing atau penternak kambing yang berjaya, Luqman. Okey, Razak, apa antara mereka telah memulakan teruskan. Mereka telah memulakan usaha mereka ini, Luqman, kira-kira 3 tahun dulu, Luqman, dengan hanya memulakan dengan lebih kurang dalam sekitar 60 ekor saja, Luqman. Al-maklumlah, Luqman, sebagai bidang penternakan ini bukanlah bidang mereka sebenarnya. Salah seorang daripada mereka iaitu Encik Muhammad Ridwan merupakan bekas tentera dan rakannya Muhammad Ali Jumri adalah pekerja swasta, Luqman. Jadi oleh kerana tidak ada background ataupun latar belakang bidang penternakan, mereka mengalami pelbagai-bagai masalah ketika ini, Luqman. Bagaimanapun hasil kesabaran dan ketekunan mereka, Luqman, alhamdulillah mereka berjaya menghadapi pelbagai cabaran dan dugaan untuk berjaya dalam bidang penternakan ini, Luqman. Okey, kalau ikutkan dalam 2016 kita start, dalam bulan 4 lah. Tapi untuk jangka masa 3 tahun memang banyak dugaan yang kita tempuh lah. Dengan sebab kita pun tak tahu langsung kan, kita baru mencuba. Lepas itu kita cuba satu-satu lah, selesaikan masalah dia, apa penyakit, apa semua. Alhamdulillah lah. Untuk sekarang ni, buat masa ni memang tak ada masalah. Okey, Razak, kita mulakan mukadimah je dengan kisah penggembala kambing ini. Itu ceritanya sedikit sebanyak, tapi ada sebab kenapa kita ceritakan dan kita buka cerita dengan kisah penggembala kambing ini, kerana kita nak kaitkan dengan gambaran yang lebih besar di PRK DUN SLIM yang akan berlangsung pada 29 hari bulan nanti. Kita selalu mendalami isu-isu khasnya menjelang pilihan raya, sama ada pilihan raya umum ataupun pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri. Isu-isu yang dititik beratkan oleh warga setempat, oleh pengundi di sana. Sebelum ini kita dah kupas mengenai dengan punca pendapatan mereka, antara permintaan ataupun harapan mereka kepada bakal wakil rakyat mereka, isu-isu yang mereka pentingkan untuk membuat keputusan siapa yang mereka mahu mengundi pada hujung bulan ini. Jadi gambaran penggembala kambing ini, usahawan agro, usahawan tempatan, usahawan kecil di sana, apa antara isu-isu yang mereka pentingkan, yang mereka titik beratkan, yang mereka boleh dapat ataupun mereka harap wakil rakyat mereka akan juangkan bagi pihak mereka nanti selepas diundi dan dilantik? Ya, Luqman, seperti yang saya maklumkan tadi,
kedua-dua mereka tidak mempunyai latar belakang dalam bidang peternakan. Jadi kalau kita lihat, itulah pentingnya wakil rakyat atau bakal wakil rakyat membantu golongan yang baru nak bermula berniaga dalam bidang apa sekalipun, baik dalam bidang peternakan ke ataupun keusahawan lain, khususnya golongan-golongan belia ni, Luqman. Bakal-bakal ataupun bakal wakil rakyat harus membantu mereka ini seterusnya untuk menjadi usahawan, melihat apakah permasalahan yang dihadapi oleh mereka dan mengetengahkan masalah-masalah mereka dan seterusnya membantu menyelesaikan masalah mereka supaya mereka tidak terbiar begitu sahaja, usaha mereka tidak berlalu begitu saja. Sebaliknya mereka juga boleh bukan sahaja membantu diri mereka untuk membangunkan ekonomi masing-masing, tapi dalam masa yang sama boleh membantu untuk membangunkan ekonomi setempat dan juga memberi peluang kepada peniaga ataupun anak-anak muda di Perak ini, khususnya di Slim, untuk turut sama mencuburi bidang peternakan ini, Luqman. Razak, kita lihat setiap kali ada PRK, naratif sesuatu isu itu akan sedikit sebanyak mungkin dipengaruhi oleh isu-isu di peringkat kebangsaan. Sudah tentu setiap isu akan berbeza mengikut kerusi, DUN ataupun parlimen. Setiap kawasan di Malaysia ini, di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, penduduk di situ ada isu-isu dan masalah mereka sendiri yang mereka harap akan diperjuangkan oleh wakil rakyat mereka dan akan menjadi satu komponen yang penting untuk mereka beri perhatian, untuk mereka membuat keputusan siapa yang mereka nak undi. Sejauh manakah di Slim itu sentimen pengundi di sana dipengaruhi oleh bukan saja isu lokal di sana seperti isu pembangunan infrastruktur, keusahawanan seperti yang Razak dah kongsikan sebentar tadi, isu banjir yang kita buat liputan sebelum ini. Sejauh manakah isu-isu di peringkat kebangsaan, perkembangan politik di peringkat kebangsaan mempengaruhi sentimen pengundi di Slim? Ya, Luqman, sepanjang 6 hari yang saya lihat, kita buat tinjauan daripada pelbagai kalangan, baik daripada masyarakat orang asli, masyarakat Melayu, masyarakat India dan masyarakat Cina. Isu-isu politik di peringkat antarabangsa nampaknya tidak begitu mempengaruhi mereka, Luqman. Mereka lebih memberi keutamaan kepada isu-isu setempat. Misalnya lampu jalan yang tak ada ataupun jalan gelap, masalah banjir, masalah ketiadaan bekalan elektrik dan air, dan masalah rumah terbengkalai. Itu antara-antara isu yang mereka ketengahkan apabila setiap kali kami para wartawan ataupun bakal wakil rakyat yang datang berkempen di kalangan mereka, Luqman. Mungkin ada sedikitlah isu-isu politik peringkat nasional yang mempengaruhi mereka, tapi mungkin tidak berapa ketara lah isu itu. Di Slim itu, Razak, kita lihat Razak juga sudah berada di sana sejak seminggu lepas, kira-kira seminggu lepas, dan Razak sudah membuat liputan di Perak sejak sekian lama, sudah pun beberapa tahun. Kita lihat kerusi di Slim boleh kata didominasi oleh Barisan Nasional dalam pilihan raya yang lepas. Walaupun majoritinya mungkin menjadi sedikit tipis pada PRU 14 yang lepas, tapi ia masih lagi dipegang oleh Barisan Nasional. Kita ada 2 orang calon bebas di situ. Apa pendekatan inovatif mereka untuk menambat hati pengundi di sana yang kalau saya ingat dalam pilihan raya yang terdekat 2-3 yang lepas ni tak pernah mengundi untuk yang lain selain Barisan Nasional? Okey, mungkin kita ada tengok, kita lihat calon-calonnya, Luqman, ya. Calon-calonnya macam di Barisan Nasional menampilkan saudara Muhammad Zaidi Aziz, kemudian calon bebas yang mewakili kumpulan Tun Mahathir Mohamad, saudara Amil Khushairi, dan juga seorang lagi calon bebas, kita panggil Cikgu Santeran. Jadi masing-masing ada kelebihan masing-masing, tapi sebagaimana yang Luqman cakap tadi, kerusi Slim ini memang secara tradisinya sejak dari dulu lagi telah dimenangi oleh Barisan Nasional. Walaupun ketika berlakunya tsunami politik dan sebagainya, tetapi nampaknya pendirian
pengundi-pengundi yang majoritinya peneroka Felda. Untuk makluman Luqman, di Slim ini ada 2 Felda yang terkenal, iaitu Felda Bersaut. Felda Bersaut sendiri mempunyai lebih kurang 7 Felda Bersaut. Bilangan pengundi di situ saja lebih kurang 6,000 lebih, Luqman. Dan kita juga ada di Slim ini ada Felda Trolak Utara dan Trolak Selatan. Jadi bilangan pengundi peneroka ni je sekitar hampir 10,000. Jadi kalau kita tengok dari segi track record, dan ketika ini pun kita nampak disebabkan banyak masalah peneroka yang telah dan sedang diatasi, dan kita nampak tidak ada masalah kepada calon yang mewakili mungkin Barisan Nasional lah. Bagaimanapun kita tengok, Luqman, calon yang ditampilkan oleh parti yang mewakili Tun Dr. Mahathir, Pejuang, juga menampilkan seorang peguam yang muda, yang mempunyai latar belakang yang agak yang baik. Isterinya juga seorang doktor pakar, dan mereka juga menggunakan teknologi yang baru, macam cara berkempen mereka bukan sahaja dari rumah ke rumah ataupun kempen secara dalam dewan atau tempat yang berpagar, tetapi mereka juga berkempen cara digital, Luqman. Jadi masing-masing ada strategi masing-masing untuk menawan hati. Yang kebanyakannya kalau kita lihat di Don Slim ni, kebanyakan ataupun boleh kata lebih 40% adalah calon muda. Jadi mungkin boleh kita katakan calon muda ini adalah penentu kepada kemenangan mana-mana calon. Mereka ataupun calon-calon yang berjaya menambah hati 40% lebih calon pengundi muda ini, insya-Allah mereka akan berjaya memenangi kerusi Don Linggi. Maksud saya Slim ini. Don Slim Razak, okey, secara ringkasnya soalan terakhir, kita ada lebih kurang 1 minit lagi tinggal. Kita lihat Razak di sana antara lain pakai pelitup muka seperti mana wartawan-wartawan kita yang lain. Ini norma baru, walaupun mencabar sikit nak membuat laporan kerana asyik bergerak aja pelitup muka tu, tapi tak apa, itu adalah lumrahnya. PRK ini pun dijalankan di bawah norma baru. Secara ringkasnya, ada berdasarkan pemerhatian Razak dan juga mengenali demografi pengundi di Slim, orang muda, orang tua dan sebagainya, ada sebarang kebimbangan PRK nanti dia akan dijalankan di bawah norma baru, SOP mungkin mencabar untuk mereka ikuti dan patuhi? Luqman, berdasarkan kita telah melalui fasa PKP, PKPD, dan sekarang ni kita dalam PKPP. Jadi saya ingat dari segi pematuhan SOP itu tidak menjadi masalah. Kita warga Malaysia khususnya di Slim ini, saya ingat sudah biasa dengan norma baru, memakai pelitup muka, mengamalkan penjarakan fizikal dan tak bersalam antara satu sama lain. Jadi ini saya rasa kemungkinan tidak ada masalah. Tambahan pula pihak berkuasa khususnya pihak polis sentiasa menasihati mereka yang terlibat, baik calon, wakil calon dan sebagainya, untuk mematuhi SOP dan juga perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh pihak SPR baik ataupun Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, terima kasih Razak Ali dan juga wartawan kami Hasimi Muhammad yang berada di Slim akan terus membawakan kepada anda perkembangan terkini PRK Don Slim yang akan berakhir pada 29 Ogos nanti di astroawni.com. Sepanjang hari dan setiap hari kami akan bawakan kepada anda cerita. Berhenti rehat seketika, kita kembali selepas ini.